Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, dalam video kali ini cikgu nak share analisis trial matematik kertas 2 tahun 2019 bagi section A. Okay, so topik apa, soalan berkenaan topik apa yang cikgu nak berkongsi pada video kali ini adalah berkaitan dengan topik matrix. Okay. So topik matrix ni pelajar dah belajar masa form 5, okey, masa tingkatan 5 lah. Okey, jadi dalam topik matrix ni soalan yang biasa tanya berkenaan inverse matrix, matrix songsang, dan juga menyelesaikan persamaan serentak menggunakan penyelesaian matrix. Okey. So untuk video kali ni juga soalan negeri mana yang kita akan lihat adalah soalan bagi negeri Pahang JUJ. Okey. So kita terus kepada soalan, bincang soalan. Okey. So kita baca dulu soalan. Sekumpulan 72 murid telah bercadang ke pusat sains negara dengan menaiki motosikal dan van. Hanya 2 orang murid dibenarkan untuk menaiki motosikal dan 6 murid tidak termasuk pemandu dibenarkan menaiki van. Okey, jumlah kenderaan ialah 16. Okey, itu penyataan soalan dia, maklumat penyataan soalan yang diberi. Okey. Soalan pertama, tulis 2 persamaan linear untuk mewakili maklumat di atas. Okey, soalan pertama dia minta kita keluarkan 2 persamaan linear. Soalan kedua, seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitung bilangan motosikal dan bilangan van yang diperlukan untuk kelawatan itu. Right. So kat sini cikgu nak berkongsi strategi lah. Bagaimana untuk awak jawab soalan berkaitan matrik ni. Okay, so first soalan dia minta awak keluarkan persamaan linear. Okay, 2 persamaan linear daripada penyataan tu. So macam mana kita nak keluarkan? Baik, strategi ni kat sini. Sebelum tu kita tengok kepada soalan B. Kita tengok dulu soalan B. Sebenarnya soalan terakhir dia nak apa? Okay, sebab kat situ dalam soalan B tu sebenarnya pada cikgu dia ada maklumat penting yang awak perlu kenal pasti objektif nak jawab soalan ni. Okay. So yang pertama sekali, bilangan motosikal. Sebenarnya dia nak tahu bilangan motosikal dan juga bilangan van. Okay. Daripada situlah kita melantik bilangan motosikal dan bilangan van ni menggunakan huruf atau pemboleh ubah. Okay, so kat sini cikgu lantikkan bilangan motosikal dengan menggunakan huruf M. Kemudian bilangan van cikgu lantikkan dengan menggunakan huruf V. Okay, M merujuk bilangan motosikal, V merujuk bilangan van. Okay, so bila kita dah lantik, right, kita petah balik kepada penyataan soalan. Okay, dalam penyataan soalan tu kenal pasti nilai ataupun nombor. Ada nombor tak ditunjukkan dalam tu? Okay. So kat sini ada nombor 72. Okay, 2, 6 dan 16. Alright. So kita salin balik nombor ni. Okay, 72, 2, 6 dan 16. Okay. Di antara 4 nombor ni yang mana awak pilih 2 nombor yang paling tinggi nilai dia. So kat sini 72 dan juga 16. Okay, so ini strategi dia. Alright, so awak dah pilih 72 dan 16 ni sebagai nombor yang paling tinggi, 2 nombor yang paling tinggi. Okay, so apa perlu buat? Alright, so awak tulis sama dengan 72 satu dan lagi satu sama dengan 16. Okay, so kita menggunakan nombor 72, so tulis sama dengan 72, nombor 16 sama dengan 16. Baik, kemudian kita tengok balik kepada penyataan soalan tadi. Kita baca berkenaan dengan nombor 72 tu. Maksudnya maklumat apa yang diberikan berkenaan nombor 72. Kita baca balik. Okay, sekumpulan 72 murid telah bercadang ke pusat sains negara dengan menaiki motosikal dan van. Okey, so kita faham kat situ 72 tu adalah jumlah kesemua pelajar. Okey.
Kemudian hanya 2 orang murid dibenarkan untuk menaiki motosikal. Jadi satu motosikal boleh naik 2 orang je. Dan 6 murid tidak termasuk pemandu dibenarkan menaiki van. Okey, dan satu van boleh naik 6 pelajar. Okey. So kat sini kita tulis M mewakili motosikal, V mewakili van lah, bilangan. Okey. Dan untuk yang bawah tu dengan 16 tu pun kita tulis M dan V juga. Baik. Kemudian dalam ayat tu dia kata hanya 2 orang murid dibenarkan untuk menaiki motosikal. Okey, yang ini yang ayat kedua dalam penyataan tu adalah berkaitan dengan 72 tu, berkaitan dengan 72. Jadi 2 orang murid dibenarkan untuk menaiki satu motosikal, so 2 tu kita tulis sebelah M. Sebabnya 2 pelajar untuk satu motor. Okey, kemudian untuk V 6 pelajar. Jadi kita tulis 6 di sebelah V. Okey, dan 72 tu merupakan jumlah, jadi operasi kat sini adalah tambahlah. Alright. Okey, cikgu ulang balik sikit. Dia kata 2 orang murid dibenarkan untuk menaiki motosikal, jadi kita tulis 2 di sebelah M. Sebab apa? Satu motosikal, 2 pelajar. Kemudian di sebelah V kita tulis 6 sebab dia kata 6 murid untuk satu van. Okey. Kemudian kenapa kita tulis operasi tambah? Disebabkan 72 tu merupakan jumlah semua pelajar. Okey. Kemudian ayat yang ketiga, jumlah kenderaan ialah 16 buah. Bermaksud semua kenderaan termasuk motosikal dan van adalah 16. Jadi bilangan motosikal M tambah dengan bilangan van sama dengan 16. Okey. So kat sini kita dah dapat keluarkan 2 persamaan linear. Okey. So jadi menjawablah untuk soalan pertama tu. Jadi kat sini kalau awak tak dapat nak keluarkan persamaan tu, jadi agak sukarlah untuk menyelesaikan soalan B. So kena keluarkan dulu persamaan, hati-hati dengan menggunakan penyataan tadilah, dan strategi yang cikgu tunjukkan tadi insya-Allah boleh memudahkan awak lah. Okey. Alright. Bagi menjawab soalan B pula, okey, sebab dia nak kaedah matriks. Daripada persamaan 1 dan 2 yang awak dapat tadi, kita kena pindahkan ke dalam bentuk persamaan matriks. Okay. Jadi macam mana nak pindahkan dia? Kita buat kurungan dulu. Okay, 3 kurungan seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okay. Kemudian kita masukkan value daripada persamaan 1 dan 2. Value dan maklumat lain lah. Okay, so 72 kita tulis. Kemudian 16 di bawah. Alright. Lepas tu dalam kurungan yang kedua sebelah kiri tu kita tulis M, V. Okay, ikut turutan M, V. Okay, sebab apa? Sebab dalam persamaan 1 dan 2 awak mulakan dengan M dulu baru V. Jadi dalam kurungan tu M di atas, V kat bawah. Okay. Right. So dalam kurungan seterusnya, okay, kita tulis 2, 6. Ikut susunan lah. 2 sebelah kiri, 6 sebelah kanan di baris atas tu. Kemudian baris bawah, okay, M tu perkali dia tak tunjuk. So sebenarnya kita tahu dia 1 lah. V pun tak tunjuk, sebenarnya perkali dia adalah 1. Okay, so sekarang kita dah dapat tulis persamaan, 2 persamaan linear tu dalam bentuk persamaan matriks. Okay, ni untuk menjawab soalan B. Okay, right. So cikgu pergi ke ruang seterusnya lah untuk menjawab soalan B. Kita salin balik persamaan metrik yang kita dah tulis tadi. Okay, 2, 6, 1, 1. So MV sama dengan 72, 16. Baik. So macam mana kita nak mencari nilai MV ni menggunakan matriks ni? Okay, basically kita kena pindahkan matriks 2611 ni ke kanan. Okey. Bila pindahkan, so sebenarnya dia akan menjadi matrik songsang lah. Bila pindahkan ke kanan akan jadi matrik songsang. Sebab apa pindah ke kanan? Sebab kita nak mencari MV sahaja. So kita kena tinggalkan MV bersendirian tanpa matriks lain. Okey.
Cikgu ulang. So matrik 2611 pindah ke kanan, dia akan menjadi matrik songsang. So kita tulis balik, cikgu tunjukkan supaya lebih jelas macam mana penulisan dia. Okay, MV, right, sama dengan MV tu matrik M dan V dah tinggal bersendirian, sama dengan matrik songsang darab dengan 72 dan 16. Matrik 72, 16. Baik, so kat sini kita kena mencari matrik songsang bagi matrik 2611. Baik, so menggunakan formula. Matrik songsang formula dia adalah 1 per A darab D tolak B darab C. Darab matriks D A, maksudnya kita terbalikkan elemen dia. Kita terbalikkan elemen D dan A, kita terbalikkan dia, maksudnya kedudukan tu kita terbalikkan kedudukan. Elemen A jadi duduk pada elemen D, D duduk pada elemen A. Kemudian elemen B dan C dia jadi negatif. Baik. So kita masukkan nilai menggunakan formula matrik songsang. Jadi kita akan tulis 1 per A adalah 2. D 6 tolak D itu 1 tolak elemen B adalah 6, elemen C adalah 1. So tulis secara berkurungan lah supaya awak tak keliru. Kemudian dalam kurungan 2 dan 1 kita terbalikkan kedudukan dia. Kemudian 6 dan 1 tu dia jadi bertanda negatif, sebab asal dia bertanda positif dan kita jadikan dia tanda negatif. Dia bertukar tanda. Kalau asal negatif dia akan jadi positif, kalau asal positif dia akan jadi negatif bagi elemen B dan C. So sekarang kita permudahkan. 1. Alright, so kat sini kita akan dapat negatif 1 per 4. Alright, so dalam ni kita salin saja semula. Kemudian negatif 1 per 4 darabkan dengan setiap unsur dalam matrik. So darabkan negatif 1 per 4 darab 1, kita akan dapat negatif 1 per 4. Negatif 1 per 4 darab negatif 6 dapat positif 3 per 2. Negatif 1 per 4 darab negatif 1 dapat positif 1 per 4. Negatif 1 per 4 darab 2 dapat negatif 1 per 2. Kemudian tutup kurungan. Baik, so kat sini kita baru dapat matrik songsang. Belum lagi kita dapat nilai M dan V, baru matrik songsang. So kita kena masukkan nilai matrik songsang yang kita dapat ini ke dalam inilah. Macam tu. So kita pergi ke ruang seterusnya. Yang ni cikgu salin semula. So dapat negatif 4, negatif 1 per 4. Ini matrik songsang. Yang warna hijau ni adalah matrik songsang yang kita dah cari tadi. So kita darabkan dengan 72 dan 16. So cara nak darab dia adalah, awak dah belajar cara nak mendarab matrik. Negatif 1 per 4 darab dengan 72. So kita akan dapat negatif 18. Tambah dengan 3 per 2 darab 16. So kita akan dapat positif 24. Baik. Kemudian baris bawah pula 1 per 4 darab 72 dapat positif 18. Tambah negatif 1 per 2 darab dengan 16. So akan dapat negatif 8. So kita permudahkan. So tulis MV. Kita permudahkan. Kita akan dapat negatif 18 tambah 24 dapat 6. 18 tambah negatif 8. So kita akan dapat 10. Sebab 18 tolak 8 kan. Dapat 10. So sekarang ni kita tulis balik. Nilai M iaitu bilangan motosikal sama dengan 6. Manakala bilangan van adalah 10.
So sekarang kita dah dapat soalan bilangan motosikal dan bilangan van. Okay, so selesai untuk menjawab soalan B. Okay. Alright, so tadi itu saja perkongsian strategi macam mana nak menjawab soalan berkaitan metrik berdasarkan soalan Pahang JUJ yang cikgu kongsikan. Okay, so kalau awak nampak di sebelah atas cikgu ni, sebelah ni ada awak nampak e-book. So kat situ cikgu dah susunkan satu dalam bentuk e-book lah, soalan trial 2019, okay, mengikut topik. Right, so kalau jika awak nak dapatkannya, awak boleh komen ataupun tuliskan email awak. So nanti cikgu akan emailkan kepada awak. So boleh bagi tulis email di ruang komen. InsyaAllah cikgu akan hantarkan email dalam bentuk PDF lah. So awak boleh cuba buat latihan tersebut. Trial ni ada beberapa negeri lagi sebenarnya. Okay, dan jangan lupa juga untuk follow dan subscribe YouTube Arif Education Studio, Facebook page dan IG Arif Education Studio. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.